Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bahasa didefinisikan sebagai satu alat komunikasi antara manusia dengan manusia lain dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan bahasa yang baik sangat penting untuk aktiviti bersosial. Selain itu, penggunaan bahasa yang baik juga dapat menerapkan etika untuk menghargai seseorang dengan menggunakan bahasa yang santun. Dengan ini, kami daripada Kumpulan 4 mempersembahkan penerapan strategi kesatuan dalam filem Nujung Pak Belalang. Dengarlah tuan satu cerita dongeng orang-orang tua. Kisah Tok Nujum yang terus mata, bukannya betul semuanya auta. Kisahnya kunun dibringin rendang, lihat Tok Nujum yang dah terbilang. Dek menilik semua temberang, Ahlil Nujum Pak Belalang. Wahai Nujum Pak Belalang, Nujum seragam jarang. Wahai Nujum Pak Belalang, yang bisa dipilih parang. Menurut Chomsky 1957, mendefinisikan bahasa sebagai suatu set ayat yang mempunyai had panjang dan tersusun dengan menggunakan set unsur yang terhad. Ferdinand de Saussure 1993 menyatakan bahawa bahasa merupakan sistem isyarat yang mempunyai bahagian terpenting yang merupakan gabungan daripada erti dengan bayangan bunyi dan kedua-duanya bersifat psikologi. Oleh itu, penggunaan bahasa memiliki sistem yang tersendiri dan begitu unik kerana mampu digunakan sebagai alat komunikasi sesama manusia. Istilah kesatuan berbahasa merujuk kepada tingkah laku linguistik dan tingkah laku lain yang digunakan oleh seseorang sebagai alat untuk memenuhi matlamat perlakuan pertuturannya. Menurut Agraini, Rahayu dan Junaidi, 2019 mengatakan bahawa kesatuan tidak hanya dilihat daripada segi tingkah laku, tetapi harus dilihat dari segi bahasa yang digunakan oleh komunikasi mereka dengan orang lain. Menurut Yule 2006 mengatakan bahawa pragmatik merujuk kepada cabang ilmu linguistik yang mengkaji maksud perkataan yang ingin disampaikan oleh penutur atau penulis dan juga dapat diproses oleh pendengar. Manakala George Yule 1997 pula berpendapat bahawa pragmatik adalah kajian makna yang melibatkan penyampai dan penerima yang terdiri daripada penutur dan pendengar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ada mengatakan bahawa filem membawa maksud kepada benda tipis daripada seluloid yang dimasukkan ke dalam kamera untuk membuat gambar. Oleh itu, para pakar filem memberikan maksud filem sebagai media yang terbaik digunakan oleh pelbagai negara. Menurut Effendi 1986 mengatakan bahawa filem adalah hasil budaya dan alat ekspresi kesenian yang ditampilkan dalam bentuk audio dan visual. Assalamualaikum dan salam sejahtera serta salam Malaysia Madani. Nama diberi Muhammad Ali bin Hashim. Baiklah, saya akan menerangkan kerangka teori kajian kumpulan kami iaitu teori prinsip kesantunan Leach. Sebelum saya menjelaskan teori kesantunan dengan lebih lanjut, saya akan menjelaskan apakah yang dimaksudkan kesantunan. Kesantunan ialah pertuturan atau perlakuan yang sopan yang dapat dijadikan contoh yang baik kepada orang lain. Kesantunan seseorang dapat dinilai dengan melihat dan mendengar sendiri perbualan atau perlakuan mereka sama ada memiliki ciri-ciri kesopanan ataupun tidak. Kesantunan yang baik mampu menunjukkan tahap kehormatan yang terbaik kepada orang lain. Baiklah, jika dilihat daripada sudut teori, Leach telah melakukan pecahan prinsip kesantunan ini kepada 6 jenis maksim. Maksim-maksim tersebut adalah maksim kesantunan, maksim kedermawan, maksim keredaan hati, maksim sokongan, maksim persetujuan dan maksim simpati. Keenam-enam maksim ini memiliki cara dan usul tersendiri dalam menjelaskan bahawa seseorang itu menuturkan perkataan dengan sopan. Maksim-maksim ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh rakan-rakan saya sebentar lagi. Prinsip ini digunakan dalam filem kajian kumpulan kami iaitu filem Nujum Pak Belalang.
kami akan menjelaskan teori prinsip kesatuan yang diaplikasikan dalam filem ini serta menjelaskan dengan lebih lanjut dialog yang digunakan dalam filem Nuju Empat Belalang yang memiliki aspek kesatuan tersebut. Nantikan. Kajian ini dilaksanakan dengan pengumpulan data kualitatif yang diperoleh daripada pelbagai sumber. Kaedah ini juga merangkumi pemerhatian daripada skrip filem Nuju Empat Belalang. Data-data yang merangkumi ciri-ciri kesantunan teori kesantunan Leach iaitu maksim kesantunan, maksim kedermawan, maksim keredaan hati, maksim persetujuan, maksim sokongan dan maksim simpati akan disenaraikan. Data-data tersebut akan dikumpulkan dan dibahagikan mengikut teori kesantunan Leach yang dinyatakan sebentar tadi. Seterusnya, data-data tersebut akan dianalisis dan dihuraikan mengikut teori kesantunan Leach. Teori ini dikaji terlebih dahulu di pelbagai platform internet seperti Google Chrome, YouTube dan sebagainya. Rujukan kepustakaan juga telah dilaksanakan oleh kumpulan kami bagi mengumpul dan mengenal pasti data yang terdapat dalam teori kesantunan Leach ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adila binti Muhammad Marzuki. Seterusnya saya akan memberi maklumat mengenai pengumpulan data dan analisis data berdasarkan prinsip kesantunan melalui filem Nuju Empat Belalang. Prinsip kesantunan menurut Leach ini terdapat 6 jenis maksim. Maksim pertama ialah maksim santun, yang kedua ialah maksim kedermawan, yang ketiga ialah maksim sokongan, yang keempat ialah maksim kerendahan hati, yang kelima ialah maksim persetujuan dan yang akhir sekali ialah maksim simpati. Maksim santun ialah maksim yang meminimumkan kos bagi orang lain dan memaksimumkan manfaat bagi orang lain. Ia turut dijadikan sebagai satu pujian kepada seseorang. Contohnya, Makcik ada ke kerja apa-apa? Lalang boleh tolongkan? Baiklah, kalau nak kerja, tolong cucikan perut belanga makcik tu nak. Oh, baiklah makcik. selain itu ialah maksim kedermawan. Maksim kedermawan ialah maksim yang meminimumkan manfaat bagi diri sendiri dan memaksimumkan kos bagi diri sendiri, atau dengan kata lain menguntungkan orang lain. Maksim kedermawan ini dikenal pasti dengan sikap murah hati dengan memberi bantuan, menawarkan bantuan dan mempelawa orang lain tanpa mengira kos yang ditanggung. Misalnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kami kemarin ni Pak Lalang ada hajat. seterusnya ialah maksim sokongan. Maksim sokongan ialah maksim yang meminimumkan cacian terhadap orang lain dan memaksimumkan pujian terhadap orang lain. Penggunaan kata pujian dan kata menghargai terhadap orang lain ini agar orang lain berasa senang hati. Sebagai contoh, Rajin budak tu. Kecil-kecil dah pandai cari kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaikha Syazwana binti Ahmad Arifin. Saya akan menyambung analisis yang dilakukan oleh saudari Adila. Yang keempat ialah maksim kerendahan hati. Maksim kerendahan hati meminimumkan pujian terhadap diri sendiri dan memaksimumkan cacian terhadap diri sendiri. Hal ini menunjukkan sikap yang lebih beradab dan bersopan santun. Contohnya, ini dapat dilihat melalui perbualan Pak Belalang dan penghuni. Assalamualaikum Pak Belalang. Waalaikumsalam Tok Penghulu. Silakan naik. Tapi jangan ramai-ramai. Nanti roboh rumah hamba. Maksim kelima ialah maksim persetujuan. Maksim ini adalah meminimumkan perbalahan antara diri sendiri dan orang lain. Maksim ini juga untuk memaksimumkan persetujuan antara kedua-dua belah pihak. Tujuan maksim ini adalah untuk mencapai kesepakatan. Objektif utama maksim ini adalah untuk mengelakkan konflik yang akan terjadi antara kedua-dua belah pihak. Ini dapat dilihat melalui dialog Sultan Masai dan Sultan. Kalau tuanku kalah, negara tuanku akan menjadi kepunyaan benteng. Baiklah. Maksim keenam. Maksim keenam ialah maksim simpati. Maksim simpati adalah maksim yang memaksimumkan simpati terhadap diri sendiri dan orang lain dan meminimumkan perasaan benci terhadap diri sendiri dan orang lain. Maksim ini kebiasaannya digunakan untuk mendapatkan belas kasihan atau simpati terhadap diri sendiri. Maksim ini dapat dilihat oleh dua petanda besar iaitu tahniah dan takziah. Ini dapat dilihat melalui dialog Tuan Puteri dan Hina.
Inang, nampaknya kalau pusaka batin yang hilang itu kau akan dapat kembali, Inang. Bersabarlah Tuan Puteri. InsyaAllah, kalau pusaka Tuan Puteri akan dapat kembali. Kesimpulannya, terdapat banyak penggunaan aspek kesantunan dalam filem Nujum Pak Belalang yang secara tidak langsung menggambarkan personaliti dan watak sebenar dalam filem ini. Penggunaan perkataan terima kasih dalam skrip filem Nujum Pak Belalang juga dilihat sebagai tanda perhargaan bahawa penutur menghargai pemberian orang lain dengan memberikan pujian kepada mereka. Penutur juga meminimumkan manfaat dan memaksimalkan manfaat untuk orang lain. Kajian yang dilakukan ini diharapkan dapat membantu para produksi filem yang akan datang dalam menghasilkan skrip yang lebih tepat dan memiliki aspek kesantunan dalam skrip filem Nujum Pak Belalang. Pemilihan kata dalam skrip filem Nujum Pak Belalang tidak mengabaikan aspek kesantunan dalam menggunakan perkataan ketika berkomunikasi dengan watak-watak dalam filem ini. Penggunaan bahasa dalam filem Nujum Pak Belalang secara tidak langsung mengangkat nilai dan martabat bahasa Melayu di mata semua bangsa Malaysia yang menerapkan elemen peradaban dalam berkomunikasi. Oleh itu, masyarakat kini haruslah mengangkat filem ini sebagai karya agung yang terbesar kerana Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah banyak mencurahkan usaha dalam menghasilkan filem Nujum Pak Belalang. Adalah diharapkan filem pada zaman kini akan lebih menekankan aspek bahasa yang dinamik dan mampu mempunyai mesej yang mempengaruhi fikiran masyarakat agar lebih peka dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan mereka juga ahli lujum negara. Berani ya memeluk Puteri Beta di hadapan Beta. Mereka juga akan dihukum. Cukup bulan, kawin. Mari Adinda kita balik. Walau begitu hatinya jujur, kian lama, kian masyhur, hingga Sultan sangat percaya. Walau begitu hatinya jujur, kian lama, kian masyhur, hingga Sultan